Quiz. Chapter yang akan cover apa yang saya lecture hari ni lah, chapter 1 dengan chapter 2. It's a simple quiz je. Okay, cumanya ada 10 markah. Ada, tapi soalan ni dalam 6 ke 7 macam tu. Okay, so sebelum kita mulakan kelas, saya nak maklumkan yang grup Nurul Atikah. Ada tak Nurul Atikah ke, Nurul Syasha ke, Nelly ke, Erisha ke? Ada? Ada doktor. Ada, okey. Saya masukkan Muhammad Zarhin dalam grup we all. Zarhin ada? Zarhin? Ada. Boleh ke Zarhin? Awak seorang je lelaki ni, boleh ke? Boleh sebab boleh. Sebab awak tak ada kumpulan sebelum ni. So, saya nak maklumkan tu je lah. Saya dah upload dah di individual activities dan juga group activities, and the learning material adalah slide saya dah upload. And then so hari ni kita akan buat assessment untuk quiz dan juga individual activities tu nanti kalau tak faham time to time you boleh tanya. Okay, so kita share dulu screen. Saya pakai satu device je sebab saya punya handphone tak bateri tak ada. Jadi kalau sekiranya saya senyap ke terkeluar daripada siaran ke, tolong WhatsApp. Tolong WhatsApp. Tadi pagi sekali juga terkeluar dari persiaran. Tapi sudah senyap je. Jadi saya cakap sorang-sorang. Untuk kelas ni tolong kalau saya tiba-tiba tak ada suara tu, maksudnya saya terkeluar lah. Janganlah biar saya cakap sorang-sorang. Nanti saya kena repeat balik sebab tak ada record. Okay, so business and entrepreneurship. Saya mengajar, you all panggil saya puan pun saya lagi suka lah. Okay, so untuk konsep keusahawanan dekat sini kita ada, okay, ini adalah ada yang baru nak masuk sekejap. Saya boleh dua device dulu sementara. Sekejap join. Okay. Testing boleh dengar? Boleh doktor. Okay, so ini adalah yang mana kalau contohlah saya tak share tak share screen sekejap. Share screen. Dia bermain-main pula. Okay, so kalau sekiranya ada yang terlepas pandang, yang you rasa macam tiba-tiba nak pergi toilet kejap dia tak dengar lah saya lecture. So you boleh refer jugalah. Tapi YouTube ni adalah daripada untuk semester sebelum-sebelum ni. So ada sikit perubahan dari segi slide, okay, dari segi mungkin konten dia tu lah. Ada yang saya dah buang, ada yang saya tambah. Sebab saya buat peminat kan, jadi mungkin beza sikit tapi basically bendanya lebih kurang sama je lah. Elemen-elemen dia lebih kurang sama. Sebab yang sekarang ni tetap boleh record kan. So untuk hari ni isi kandungan untuk lecture kita adalah berkaitan dengan introduction, pengenalan kepada keusahawanan, apa itu entrepreneurship. And then apa beza pula entrepreneurship dengan business ni kan, dengan peniaga ni kan. Apa beza pula usahawan ke usahawanan. And then sejarah macam mana history dia, evolusi daripada keusahawanan tu. And then teori, ada 4 teori yang kita tengok nanti dari segi perspektif ekonomi, dari perspektif psikologi, sosial dan juga management, pengurusan. And then the last one is keusahawanan dalam Islam. Jujurlah saya cakap, saya bukan major dalam keusahawanan dalam Islam dan keusahawanan ataupun Islamic finance ataupun Islamic entrepreneurship ke, saya bukan major lah, bukan bidang saya, bukan forte saya.
Tapi basic, untuk setakat basic tu saya tak ada masalah. Kalau kita nak cerita pasal ujrah, kita nak cerita pasal muamalat, cerita pasal apa, gharar, basic-basic dia punya riba tu boleh lah kan. Tapi kalau dah dalam tu itu bukan bidang saya lah. Okay, so kita tengok dulu konsep keusahawanan. Macam mana evolusi keusahawanan since 1700 yang dulu. Kita pun tak lahir lagi kan. Even 1950-an pun kita tak lahir lagi. Okay, so kita mulakan pada 1755 dengan Richard Cantillon menyatakan usahawan. Bila sebut usahawan tu adalah kita refer pada orang, individu, entiti. Okay. Adalah individu yang melabur, menukar, transform sesuatu untuk menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Tapi of course lah, kita mesti tak nak rugi, nak berniaga mesti nak untung kan. Okay, bila sebut usahawan ni kita refer kepada orang. Kalau keusahawanan, kita refer kepada proses, kepada aktiviti, sesuatu melibatkan aktiviti perniagaan, itu adalah keusahawanan. Okay, kalau usahawan orang. Macam manager dengan management kan. Manager orang kan. Management adalah macam mana pengurusan dia tu. Individu yang melabur, menukar sesuatu menghasilkan keuntungan. Ini evolusi maksud keusahawanan zaman dulu-dulu kan. Maksudnya kalau dia invest capital, dia tukar, maksudnya dia melaburkan modal and then dia tukar sesuatu, maksudnya dia menukar kepada sesuatu, maksudnya melibatkan input dan juga output. Okay, and then dia dapat keuntungan. Dia jual, dapat keuntungan. Itu zaman dulu-dulu pasal keusahawanan. Tapi nowadays kita akan nampak macam mana evolusi definasi keusahawanan tu. Keusahawanan bukan saja pada tak sedap pula, merujuk kepada investment ataupun merujuk kepada jual beli, tapi ataupun keuntungan. Tapi kita tengok some people pause. Okay. Kita merujuk kepada macam mana dia create sesuatu yang baru, yang unik, menghasilkan ataupun dia mewujudkan rasa untuk membeli sesuatu yang lain daripada lain. Itu keusahawanan zaman sekarang lah. Okay, seterusnya Adam Smith menyatakan dalam teori Wealth of Nation menyatakan syarikat enterprise sebagai individu yang membentuk organisasi untuk tujuan commercialize. Okay, setiap master guru ni, setiap orang ni lah kan, dia mempunyai pendapat yang maksudnya pendapat masing-masing lah. Okay, mengikut perspektif yang berbeza. Okay, contoh macam Adam Smith ni, dia melihat keusahawanan tu dari perspektif ekonomi. Tapi kalau kita tengok Jean Baptiste pula melihat keusahawan ni dari perspektif pengurusan sebagai organizer. Macam John 1948 dia melihat keusahawanan sebagai satu proses pengeluaran ni adalah ekonomi juga. So setiap master guru ni melihat keusahawanan mengikut perspektif masing-masing. Kadang-kadang ada yang melihat keusahawanan dari perspektif sosial. Macam mana keusahawanan ni membantu ataupun transform sosial seseorang. Sebelum ni, contohlah sebelum ni saya kerja kerajaan je. Contoh. And then saya dah start jadi founder produk. Kerja kerajaan saya pakai Azia, produk Azia. Bila saya transform diri saya dah pakai saya dah jual produk, saya dah jadi founder produk, saya dah pakai Ferrari. Jadi itu dari segi macam mana perubahan sosial. Bila dah pakai tu personality berbeza kan. Bila dah kaya takkan nak pergi makan ataupun nak beli kopi dekat Raudah Coffee mesti nak pergi Starbucks. Contoh macam tu kan. Jadi itu adalah perubahan sosial. Jadi setiap master guru ni dia akan melihat keusahawanan mengikut perspektif masing-masing. Okay, macam you all juga. You all kan sains applied science, sains gunaan. Ada yang melihat dari segi perspektif sains gunaan ni, dia bahagian matematik. Ada yang melihat sains gunaan ni sebenarnya adalah melibatkan fizik ataupun melibatkan biologi. Contoh macam itulah. Okay.
Seterusnya usahawan sebagai ejen yang mengubah sumber menjadi barangan perkhidmatan. Mengubah ni adalah maksudnya dia memanipulasikan, manipulate sumber-sumber yang ada dengan strategi yang ada untuk menjadi barangan dan perkhidmatan yang orang inginkan. Okay. So ini adalah pembangunan keusahawanan. Kalau kita buat kajian berkaitan keusahawanan, antara orang yang kita mesti cite lah paper dia ke ataupun petikan kata-kata dia adalah antaranya inilah. Kalau saya memang bidang saya ada cite ataupun ambil petikan dari Joseph Schumpeter, Peter Drucker. Peter Drucker ni lebih kepada macam inovasi, creativity, yang macam tu dia punya cite lah kan. Ataupun dari Chicken Killen, dia lebih kepada macam ekonomi juga. Jadi setiap setiap master guru ni ataupun orang yang memang pakar dalam keusahawanan ni dia membantu untuk pembangunan keusahawanan daripada zaman dulu. Zaman Richard Killen dia cakap keusahawanan macam transform je kan. Tapi nowadays dia punya definasi pembangunan keusahawanan tu lebih narrow kepada inovasi, kepada pembaharuan yang kita ciptakan kepada perniagaan. Kalau saya laju sangat bagi tahu ya. Pagi tadi dah kelas dah nak 3 jam, sambung lagi 3 jam. Jadi kadang-kadang rasa nak record je kan, nanti you dengarlah skrip saya tu je. Okay, so daripada zaman permulaan, seawal zaman Marco Polo ni you belajar dulu kot, dari sejarah dulu kan. Okay, macam mana dia pedagang belayar, dia bawa maksudnya produk tu dah ada ataupun dia accumulate, dia kumpulkan kan, and then dia jual. Jadi dia tak mewujudkan satu produk yang baru. Kalau dululah. And then abad ke-17, keusahawanan adalah orang yang menandatangani kontrak perjanjian dengan kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan membekalkan produk yang ditentukan. Macam tu dah panggil keusahawanan dulu-dulu. Okay, so tengok pada abad yang ke-20. Seorang tidak selalu dikaitkan dengan pengurusan. Pada pertengahan abad 20, mereka mencipta produk dan teknologi dikenali sebagai usahawan. So kita nampak ya shift pertukaran daripada dipanggil konsep ataupun teori keusahawanan dulu dengan sekarang dah semakin berubah, yang mana sekarang lebih kepada usahawan mencipta banyak produk dan perkhidmatan serta sanggup menghadapi risiko dalam usahanya. Maksudnya dia sanggup mengambil pengurusan risiko lah. Okey. Kalau tengok dulu keusahawanan beli je and then jual. Ada keusahawanan ada yang menguruskan bersama dengan government. Tapi bila dah 19, abad ke-19 sampai ke-20, 21 sekarang ni pun lagilah, maksudnya keusahawanan ni adalah mencipta, memberi idea baru. Itu adalah keusahawanan. Okey, so kita tengok keusahawanan didefinisikan sebagai keseluruhan sikap. Okey, merangsang tingkah laku. Maksudnya kita trigger lah untuk buat sesuatu untuk dapatkan keuntungan. Okey, merangsang tingkah laku, kita punya behavior, kita punya attitude, nilai, value, pengetahuan dan kemahiran terhadap minat, komitmen dan usaha yang membolehkan seseorang itu cekap untuk mencari dan mengenal dan serta merebut peluang. Okey, maksud dekat sini keusahawanan tu bermula daripada kita lah, kita sendiri, intrinsik kan, dalaman kita. Kita punya sikap, sukalah nak jual-jual produk ni, nak buat produk baru. Okey, nak jadi lebih kaya. Contoh kan, usahawan selalu jutawan je kan. And then dengan nilai, pengetahuan dan pada masa sama tahulah nak uruskan perniagaan tu macam mana, memang dah belajar dah tentang account, tentang marketing strategi, okay, tahu semua tu. And then kemahiran, memang tahu macam mana nak buat krim muka yang lebih sesuai untuk semua jenis kulit contoh. You memang mana ada kemahiran tu kan. So daripada situ you akan cari, kenal dan rebut peluang. Jadi apa yang kurangnya produk kat pasaran ni yang you boleh tambah baik. Contohlah kalau kat kawasan Paguh ni, apa kurangnya Paguh ni? Apa yang kita boleh supply kepada orang sekitar Paguh? Mungkinlah cakap dekat kawasan Paguh ni ramai orang Pantai Timur, Kelantanis, orang Ganu, kan, orang Pahang. Tapi kuranglah masakan dekat Pantai Timur dekat belah sini. Contoh, you buka lah satu kedai.
kedai Pantai Timur dekat Pagur dia contoh. Sebab dia mencari, mengenal dan juga merebut peluang dan menterjemahkannya kepada strategi-strategi. Strategi apa? So kita ada marketing, kenapa tak ada? Okay, kita ada marketing, kita ada operation dan juga kita ada finance dan last one kita ada HR ataupun admin. Okay, jadi semua strategi-strategi ni okay, kita guna pakai dan kita maksudnya kita rangka, kita develop, and then kita apply kan dalam perniagaan. Untuk apa? Faedah ekonomi kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Faedah ekonomi ni mestilah refer kepada keuntungan. Okay, macam complicated lah puan tengah-tengah hari ni berfalsafah. Okay, basicnya keusahawanan ni dari diri kita ada nilai, kita ada sikap, kita ada kemahiran, kita tahu nak buat apa, kita ada skill yang kita ada, and then daripada situ kita akan cari kenal dan rebut peluang. Okay, kita nak buat apa and then kita develop strategi, daripada strategi tu kita applykan strategi and then kita dapat keuntungan. Itulah cerita keusahawanan. Okay, laju sangat ke? Type sikit. Boleh lah Doktor. Tak laju tapi dia penjelasan yang cukup jelas lah. Cuma Doktor, saya nak tanya pasal keusahawanan ni, apa elemen yang sering kali digunakan oleh usahawan lah untuk kita terapkan keusahawanan ni? Elemen maksudnya apa? Faktor ke? Faktor dia yang boleh menyebabkan orang tu boleh terfikir mengenai strategi-strategi dalam keusahawanan. Okey. Sebenarnya cerita pasal tu kan. Saya banyak cerita pula nanti. Okey, last week kan saya cerita kat you all saya nak ke Kuantan kan untuk interview usahawan. Berdasarkan pengalaman saya lah bersama dengan usahawan dan juga even saya punya relatif pun, adik-beradik pun adalah dua orang yang terlibat dalam keusahawanan kan, usahawan ni. Bila you sentiasa get along dengan diorang ataupun you sendiri kadang-kadang, tapi di sini kadang-kadang kita tak realise kan, tapi bila kita sembang-sembang orang, kita akan temu lebih kurang sama je ciri-ciri keusahawanan tu. Macam siapa tadi? Boni tanya kan, bila Boni interview usahawan, ataupun siapa-siapa nanti you all akan interview usahawan, you akan tahu ciri apa yang banyak pada usahawan tu yang kita belajar hari ni. Salah satu yang saya boleh cerita lah, bila saya sembang-sembang usahawan ni, mereka memang seorang yang satu memang energetik lah, tapi dia diam, ada berjedak fikir kan. Usahawan saya jumpa di Temeloh last week, dia sebab dalam bidang tourism kan. Dia ada business model yang sangat best. Business model dia memang dah apply kan pun dekat seluruh Malaysia. And then dia bekerjasama dengan InScan, dengan kementerian semua kan menggunakan business model tu. Tapi yang bestnya tu sebab saya dalam bidang keusahawanan sosial kan. Jadi bila usahawan tu terkesan dengan MCO, MCO ni, tapi dia cepat bertindak, cepat pivot, maksudnya dia cepat berubah, dia seorang yang, maksudnya kebanyakan usahawan-usahawan ni dia pandai tu lah, cari, kenal dan rebut peluang. Cari, kenal, rebut peluang. Saya tengok abang ipar saya pun, kita rasa macam zaman MCO ni kalau kadang-kadang kan, even saya pun dulu sebelum join UTHM ni pernah lah juga terlibat dengan perniagaan kan. Kadang-kadang kita rasa macam efek lah bila adanya teknologi kan, adanya yalah macam micro environment ni lah, adanya MCO, tapi usahawan yang betul-betul ada sifat keusahawanan, sikap ataupun faktor lah tak kisah kan, dia memang pandai cari, kenal dan rebut peluang. Dia sangat opportunis. Tak dapat yang ni buat yang ni, tak dapat yang ni buat yang ni, dia tak akan duduk diam. Dan kadang-kadang ada sesetengah usahawan tu waktu MCO tu lah yang dia punya untung lagi berlipat kali ganda. Tapi nanti you akan gali sendiri usahawan yang you interview tu apa ciri lah, apa selalu yang selalu cakap kan. Pertama sekali adalah rebut peluang, maksudnya dia seorang yang opportunis lah. Dia tak adalah cerita saya suka rebut peluang, tak adalah. Tapi you akan analyse sendiri. Usahawan tu memang kena macam tu. Kalau dia statik je tempat yang sama, dia tak nak fikir lepas ni what's next. Nanti dia akan ketinggalan. Okay, so jenis kemahiran yang diperlukan dalam keusahawanan.
Yang pertama adalah inilah teknikal macam you all lah kan. You all pandai berkaitan dengan applied science ni kan, nak buat krim muka macam mana, nak buat activated carbon macam mana. Jadi itulah bidang teknikal. Kita kaitkan dengan tadi tu pengetahuan yang you akan ada. And then pengurusan perniagaan, that's why you are here today kan. Maksudnya itu sebablah you nak belajar macam mana, apa kemahiran yang diperlukan selain daripada teknikal, bahagian-bahagian teknikal yang you tahu tu. You nak perlu ada pengurusan perniagaan. Macam mana dikatakan balance sheet sekurang-kurangnya. Saya tahu sekarang dah macam-macam software account ada, tapi sekurang-kurangnya tahulah macam nak masukkan debit, kredit, apa itu balance sheet, apa itu liabilities, apa. Jadi tak adalah orang macam ada sesengah tu kadang-kadang macam kita tak tahu apa-apa jadi orang gunakan kita. Tak syok lah macam tu kan. Saya pernah jumpa seorang usahawan ni memang dia ada dua cawangan, dan dia di kawasan Allahu Akbar, sempadan Penang Perak tu. Kali Buntak ke? Tapi sempadan Penang dengan Perak tu lah, saya lupa. Dia kata dia dah berniaga lama sangat. Okay, dia jadi usahawan, dia ada cawangan lama sangat. Tapi bila dah tapi dia tak adalah background pengurusan perniagaan ni kan. Tapi bila dah join satu kursus, satu latihan yang dibuat oleh Magic, okay, sekarang tak ada Magic dah, sekarang banyak diuruskan oleh Meranti. Okay, Meranti. Okay, dia satu agensi kerajaan lah. Okay, bila dia kata rupanya dia baru realise, banyak dia lay off, banyak benda yang dia tak tahu. Rupanya nak urus kewangan macam ni. Even kalaulah kita nampak kan, usahawan tu dah berjaya pun, okay, tapi kalau dia tak ada ilmu tentang pengurusan perniagaan ni, kadang-kadang dia akan mempengaruhi kadar keuntungannya ke, ataupun salesnya, ataupun sustainability company itu sendiri. Jadi pentingnya pengurusan kewangan ni. And then personal tadi yang itulah nilai, apa tadi? Sikap, maksud intrinsik kita sendiri. Okay, so kita kena tahulah macam mana nak mengambil risiko, macam mana kita nak uruskan risiko. Risk management antara perkara yang penting lah zaman sekarang kan. Yelah, takut nanti stres sangat. Macam mana kita nak uruskan diri sendiri walaupun jadi seorang usahawan. Okay, so usahawan versus peniaga. Siapa itu usahawan, siapa itu peniaga. Okay, peniaga ni kalau kita tengok skop dia macam usahawan zaman dulu-dulu, zaman Cik Kantilin tadi kan. Skop aktiviti terhad kepada membeli dan menjual sahaja. Dia punya definisi tu lebih kurang macam ni lah. Macam sebagai seorang retailer. Macam tu lah lebih kurang. Okay, and then tapi usahawan ni skop aktiviti meluas, bukan sahaja membeli dan menjual, sebaliknya melibatkan ni lah. Ini yang zaman sekarang. Inovasi, kreativiti, cipta produk, cipta perkhidmatan, wujudkan rasa, macam nak cakap menimbulkan rasa keinginan untuk mencipta sesuatu yang lebih baik daripada sebelum ni. Itu adalah usahawan. Okay. Puan, tapi orang yang saya nak interview nanti saya rasa macam peniaga je. Tak apa. Untuk kita punya skop tugasan ataupun assignment, you boleh interview peniaga as long as asalkan dia ada CGXSM. Saya tak kisah asalkan dia ada CGXSM. And then kalau peniaga ni mengutamakan keuntungan, profit oriented orang kata kan. Tapi kalau usahawan, selain daripada untung mestilah nombor satu macam mana pun kan. Selain untuk memberi sumbangan kepada masyarakat. Ini yang penting ni. Dia selalu buat CSR. Pernah dengar CSR? Student saya mesti tahu kan. Corporate Social Responsibilities. Memberi sumbangan pada masyarakat dari segi pekerjaan. CSR kalau you tengok kan di sekitar kalau sini tak familiar sangat, dekat kawasan Tongkang Pecah tu kan, ataupun dekat kawasan Parit Sulong tu ke, ada company-company macam Hapsing, Mancis yang bagi buat CSR. Dia bagi bus stop kan. Itu pun contoh usahawan. Sekejap ada orang WhatsApp saya ke? Okey, so seterusnya adalah untuk peniaga skala operasi kecil dan statik. Itu untuk peniaga.
Maksudnya kalau you dah join UTHM, datang UTHM 18, 19, 20, contohlah 2020. Depan college ada orang jual burger. Okay, gerai burger. You dah habis dah combo, dah habis degree, datang balik sama je. Macam tu lah kedainya kecil macam tu, skalanya kecil dan juga statik. So itu adalah peniaga. Tapi kalau usahawan, kadang-kadang dia bermula dengan skala ataupun skala operasi yang kecil. And then dia semakin besar dan berubah. Okay, dia transform lah. Kadang-kadang dia expand lagi dia punya bisnes. Ada lagi cawangan. Itu adalah usahawan. Okey, untuk peniaga tidak kreatif dan tidak membuat pembaharuan. Itu selalunya kategori untuk peniaga. Okey, tapi untuk usahawan mempunyai daya cipta dan inovasi yang tinggi. Kalau usahawan ni kita duk fikir macam ni je lah. Inovasi, kreatif, mencipta sesuatu yang baru, yang unik. Itulah usahawan. Right? Alam macam sekarang ni kan, semua benda nak letak cheese kan. Goreng pisang, cheese, semua cheese. Itu dia mencipta lah tu. Dia buat inovasi lah. Lepas ni kita makan sambal belacan pun dengan cheese kot Lepas ni Puan, Doktor, nak tanya pasal CSR ni, macam mana dia punya konsep awal CSR ni Puan, Doktor? Konsep awal maksudnya? Dia punya konsep cara pengoperasian CSR. Okey. CSR ni, ini yang saya tahulah. CSR ni, Corporate Social Responsibilities ni adalah satu tanggungjawab sosial daripada company kepada society lah. Okey, salah satu untuk company ataupun company corporate, CSR ni memang diwajibkan. Mana company yang didagangkan di Bursa Malaysia, KLSE memang diwajibkan. Okey, untuk selain daripada itu, sebenarnya kita CSR ni dia macam serampang dua mata tau. Okey, serampang dua mata ni maksudnya macam ni. Contohlah company saya kalau buat CSR saya ada untung 3 juta, net profit. Gross profit 3 juta contoh kan. And then bila saya buat CSR saya akan dapat pengecuali, bukanlah dia akan tolak lah. Tolak saya punya cukai daripada di SCSR. Contohlah sepatutnya saya kena bayar cukai 200,000 contoh. Tapi sebab saya buat CSR so dia boleh reduce lah, mungkin tinggal 200, 100, 150,000. Okey, 50,000 tu memanglah saya tak perlu bayar pada kerajaan tapi saya kena spending juga untuk CSR. Betul? Bila saya spend dekat CSR, orang nampak, baguslah perniagaan Raudah Senyum Berhad ni. Dia contribute pada society. Dia bagi society macam ni. Dia bagi society, dia buat program untuk community. Dia buat, contoh, kita tengok Ion kan, Jasco. Saya dulu orang lama, saya panggil Jasco kan. Sekarang ni panggil apa? Ion lah kan, Ion. Macam mana dia buat, dia suka kepada green kan. Green environmental macam tu. Jadi dia buat aktiviti tanam pokok lah apa, itu semua CSR. Jadi kita nampaklah dia memang concern kepada environmental. Jadi kita pasti nak belilah barang Ion. Macam tu lah. Jadi dia serampang dua mata. Tax boleh dapat relief sikit and then promotion pun, maksudnya dari segi promotion marketing pun dia dapat faedahnya. Okay. Tapi untuk company-company besar memang diorang kena allocate untuk CSR. Company-company corporate yang didagangkan dekat Kuala Lumpur Stock Exchange. Okay, saya punya tajuk untuk research saya adalah berkaitan dengan social entrepreneurship. Ada orang confuse social entrepreneurship dengan CSR. Tapi basically CSR ni dia dia tidaklah maksudnya memang fokus kepada misi dan visi company itu sendiri. Maksudnya dia buat baik, dia memang concern pada environment, bukan fokus 100% kepada misi dan visi company. Dia hanya a part of. Okay, salah satunya untuk itulah tax lah, dia tax relief dengan juga untuk promosi dia. Okay, boleh menjawab? Menjawab Doktor. Doktor, just nak kepastian daripada Doktor mengenai satu benda. Niaga kecil dia tak melibatkan CSR kan Doktor? Tak, tapi kalau dia nak buat boleh je. Kalau nak buat tak ada masalah. Cumanya dia kena declare lah. Nanti cumanya kalau enterprise tu, sebab enterprise dia hanya income tax kan. Dia mungkin kalau income tax tu dia dikira lain. Maksudnya saya tak pasti kalau untuk peniaga kecil, saya
isi income tax untuk orang yang tak berniaga. Tapi untuk orang berniaga saya tak pernah tengok lah apa detailnya. Tapi kalau nak buat CSR pun boleh je. Cumanya Okey, untuk okey, tax tu lah. Untuk pengiraan tax tu saya tak pasti. Oh, okey. Kalau Baik. sembilan Terima berhad, kasih banyak. kalau sembilan berhad memang saya tahu memang ada lah. Sebab sembilan berhad punya tax sangat tinggi berbanding dengan income tax. Kalau enterprise kita memang hanya kalau enterprise memang hanya untuk income tax. Kalau sembilan berhad dia ada tax syarikat. Sangat tinggi. Tapi sekarang dah reduce lah dalam 20% macam tu. Kalau you interview usahawan, antara yang usahawan bising-bising, bukanlah bising, maksudnya dia menyuarakan pendapat adalah salah satunya adalah dia punya halangan adalah tax lah. Dia untung 200,000, so dia kena bayar tax 10%, 20%, you kena boleh kira kan berapa ribu dia bayar untuk tax. Jadi salah satunya buat CSR lah. Okey, so peniaga ni skala operasinya kecil. Tadi dah habis kan? Okey, so adakah anda seorang peniaga atau usahawan? So boleh rujuk je kat ini. Tapi saya tak adalah pergi detail sebab basically benda tu saya dah terangkan tadi, ataupun kalau ada tambah pun sikit-sikit lah, tapi lebih kurang sama je. Contoh macam ni kan, ahli perniagaan fokus pada perdagangan saja. Perdagangan tu maksudnya dia beli, dia jual. Macam trading. Tahu kan konsep trading? Pernah dengar trading? Dia beli, contohlah dia supply kepada benda dah siap, dia supply je. Okay, itu konsep trading. Okay, kalau usahawan fokus kepada inovasi, produk baru, idea baru. Saya suka tengok satu usahawan di Rawang, Zul Design. Sebab dulu saya di Mara, memang Zul Design ni adalah alumni daripada Mara. Dia memang create produk-produk berkaitan teknologi usahawan ni lah. Okay, so apa beza usahawan dengan pengurus? You akan interview usahawan, bukan pengurus. Ada student saya pernah buat, dia interview pengurus stesen minyak tu. Saya terpaksa tolak lah. Saya tak kisah kalau interview peniaga kecil pun tak apa. Asalkan dia ada CJ SSM. So usahawan ni siapa? Founder. Okay, dia lah pemilik. Tapi kalau pengurus dia ni bekerja. Bukan owner. Jadi dia tak tahu perit jerihnya kan, macam mana start nak bisnes tu. Dan kalau usahawan berani mengambil risiko. Kalau pengurus tidak mengambil risiko yang banyak. Dia hanya ambil risiko tahap yang dia, maksudnya dia contohlah dia punya skop kerja sampai ke level bahagian marketing je. So dia ambil risiko tentang marketing je lah kan. Pulangan yang lumayan. Ni saya tunjuk simbol ni, ada dulu saya selalu kalau buat account simbol profit. Saya buat simbol ni lah. Walaupun saya tahu ni adalah simbol pi kan. 31 pi 2. Okey, pulangan yang lumayan semestinya. Keuntungan tahunan. Tapi kalau pengurus ni keuntungan melalui kenaikan gaji tahunan. Tu kalau ada. Kalau tak ada macam tu je lah kan. And then kalau untuk usahawan, accountability hingga keputusan terakhir. Tapi kalau pengurus, pengurusan accountability untuk operasi semua operasi yang dijelaskan. Okay, accountability ni bermaksud tanggungjawab. Tanggungjawab kita terhadap sesuatu lah. Macam tu. Okay, kalau usahawan ni ialah dia punya bisnes kan, daripada awal sampailah dia meninggal lah. Itu tanggungjawab dia, perniagaan dia. Kalau dia tak perform, tak dapatlah untung. Tapi kalau pengurus, bahagian marketing, urus bahagian marketing je lah. Buat apa sibuk-sibuk nak bahagian finance. Buat apa nak ambil tahu pasal HR kan. Buat apa nak tahu, macam tu lah. And then kalau usahawan maju ke depan, looking forward. Okay, nak untung tahun ni 10 juta, tahun depan 20 juta, sampailah berapa juta. Okay, and then pengurus berdasarkan waktu, habis kerja pencen, berhentilah, tak ada dah lah kan. Okay. So perbezaan antara usahawan dan peniaga kecil. Ini pun lebih kurang sama je. Jadi saya pun akan skip lah. Sama je, lebih kurang je. Okay, kita tengok gambar ni. You rasa-rasa lah kan, kalau berdasarkan gambar ni, saya tak tahulah kat mana, tapi student saya kata, Puan bukan pasar Siti Khadijah. Student saya kata, sebab dia orang Kelantan, dia kata bukan. Saya tak pasti kat di Pekarabu ke, tapi saya baru pergi Pekarabu hari tu rasa macam bukan juga. Tak tahu pasal Payang ke. Kalau dekat Sarawak banyak benda macam ni, Doktor.
Oh ya. Orang kata dekat pasar tamu kalau orang Sabah panggil. Mungkin Dia macam pasar raya tapi orang sana panggil nama lokal dia pasar tamu. pasar tamu. Belah-belah sana lah. Ah, Okay, so dia adalah usahawan ataupun peniaga kalau kita tengok secara overall. Kalau kita tengok surface macam usahawan ke peniaga macam ni. Peniaga. Peniaga kan Nur, apa nama tadi? Nur, alamak saya tak nampak. Nur Hasfina. Aslina. Okay, saya nak Hasfina. tak apa. Okay, kalau macam tu, kenapa Aslina cakap peniaga? Sebab dia punya operasi perniagaan dia kecil je. Kan nampak kecil. Okay, kita tengok surface lah mata kasar. Kita tak tahulah kalau tiba-tiba dekat rumah dia tu memang ada kilang sebesar-besarnya tu. Tapi kalau kita tengok macam Aslina cakap, perniagaan dia kecil. Lepas tu dia hanya membeli dan jual balik kan. Dia tak adalah ada packaging yang memang spesifik untuk dia sahaja. Kita nampak daripada mata kasar macam tu. Okay, good. Maksudnya ini adalah peniaga. Okay. So, ada perbezaan antara peniaga, usahawan, usahawan tajaan dengan usahawan korporat. Kalau peniaga ni, dia ada hak milik, dia pegang fungsi untuk dia adalah ownership, leadership dan sebagainya lah. Tapi dia tak ada berkembang berdasarkan peluang. Dan motifnya adalah untuk pendapatan untuk saraan diri dan keluarga. Tapi kalau usahawan, semua dia lah dan memenuhi impian dan mencapai pencapaian diri untuk self-satisfaction jugalah. Okay. Tapi kalau usahawan tajaan ni, dia bukan owner, dia bukan founder. Tapi dia ditaja, kadang-kadang ditaja oleh GLC ni lah. Siapa GLC? Jom kita tengok siapa GLC. Kejap saya rasa dia dah lari. Okay, kita tengok siapa GLC. Kereta ke tu puan? Kereta? Macam Mercedes je. Bukan. Kita tengok GLC. GLC ni adalah government link company. You tengok ni kereta ni. Saya bukan peminat kereta. Jadi saya pun tak tahu sangat. Tapi saya nak bagi tahu GLC ni lah government link company. A business with a primary commercial goal in which the Malaysian government has a direct controlling stake. Maksudnya apa sahaja keputusan untuk GLC ni dia melibatkan kerajaan. Contoh company GLC adalah TNB. Kita ada apa lagi Sanderby kan. Kalau nak buat keputusan tu mana kebanyakan GLC dia tulis kereta kereta tu lah kan. Kita tengok company top GLC company dekat Malaysia. Okay, so company-company ni kalau dia nak buat keputusan berdasarkan kepada merujuk kepada government. Jadi contohlah kita ada satu company GLC, contohlah TNB taklah, Sanderby contoh. Sanderby dia ataupun TNB boleh Sanderby boleh lah, dan dia bagi maksudnya modal untuk kita run business. Contoh. So kita adalah usahawan tajaan. Okay, selain daripada GLC ni adalah banyaklah kadang ada je private company pun ataupun yayasan pun sendiri, yayasan pun ada buat usahawan tajaan. Okay, seterusnya adalah usahawan korporat. Usahawan korporat ni lebih kurang sama dengan usahawan tapi nama pun korporat kan. Hak besar-besar tu yang you tengok TV cerita pukul 7, Aaron Aziz ada kereta mahal-mahal semua tu kan. CEO lah, ahli lembaga pengarah semua tu lah. Tu macam tu lah usahawan korporat tu. Okay, sama memenuhi impian dan mencapai dan pencapaian diri. Okay, cumanya skalanya lebih besar. Okay, contoh peniaga usahawan tajaan usahawan korporat. Ni kalau aktiviti ni kita buat dalam kelas, you boleh lah Google kan. Tapi tak apa kalau Puan, doktor nak tanya untuk usahawan korporat tadi, contoh macam artis kan dia memiliki kereta macam Mercedes, Merch, kereta-kereta semua tu hak milik diorang sepenuhnya ke macam mana tu doktor? Ke ada hitam putih?
Okey, itu sebenarnya kita akan belajar chapter 1, 2, 3, 4. Business law 4 lah. Business law and business support system. Kat situ kalau kereta tu dibeli atas nama company, so memang itu milik company. Kalau enterprise, tapi kalau enterprise dia tak adalah, dia memang adalah milik owner tu. Dan juga untuk tak apalah, nanti kita cerita waktu chapter 4. Itu chapter 4, business law and business support system. Itu kita cerita pasal Boleh tu. doktor, boleh. Boleh doktor. Sebabnya dia macam mana, kadang-kadang kata tengok cerita, ada cerita CEO, ada cerita tu ahli lembaga pengarah, ada tu cerita pengarah. Macam confuse kan. Itu kita cerita nanti chapter 4. Okey, ini contohlah untuk usahawan corporate. You boleh klik nantilah tengok alfaizholding.com.my ni. Kalau nama holding ni macam besar-besar je kan. Okey, so ini contoh daripada dulu. Saya rasa saya guna dia lama. Saya rasa hot burger pun dah tak ada kot sekarang kan. Ada lagi tak? Ni dulu saya duduk Semenyih dulu. Adalah hot burger. Dan owner dia adalah Fizo. Dia menggunakan konsep franchisee. Dia guna franchise lah. So dia Fizo ni adalah franchisor kan. Ini adalah usahawan sebab dia banyak cawangan. Dia kembangkan cawangan. Walaupun jual burger je tepi jalan, tapi Fizo Omar dikira sebagai usahawan. Tapi kalau ni jual burger juga tepi jalan sama. Tapi dia satu stall ni je lah. Ini adalah peniaga. Sama juga dengan kat bawah dalam konsep retailer. Dalam konsep retailing. Dalam konsep peruncitan. Okay, ini adalah retailer. Samalah peruncit. Tapi you tengok susunan barang dia, layout dia, skala dia kecil. Tapi yang ini dia tengok inovasi yang dibuat. Inovasi apa pun sama dia jual kan. Orang ni jual sardin, ni pun jual sardin. Okey, sebenarnya kalau you perasan inovasi dari segi ni lah, layout ni. Layout pun, susunan pun, sistem semua melibatkan inovasi. Kalau dalam dalam retailing, kita ada 7 piece. Salah satunya adalah fizikal lah, macam mana susunan barang tu. Tapi kalau kita belajar ni, 4 piece je, product, price, place and promotion. Ni pun adalah beza antara usahawan dan juga peniaga. Tapi kalau contoh untuk assignment, dia ada CGSSM, tak ada masalah, you boleh interview walaupun ini adalah peniaga. Okay, ini untuk contoh je. Saya pun tak tahu kat mana. Okay, kita dah pergi kepada seterusnya adalah teori keusahawanan. Ada 4 perspektif. Okay. Pertama adalah perspektif dari segi ekonomi. Kalau apa duk cerita pasal inflasi, pasal pengangguran, pasal apa lagi keuntungan, GDP, gross domestic product. Ni GDP nanti kita belajar micro dan micro environment. Okay, and then duk cerita pasal KDNK kan. KDNK tu dalam bahasa Melayu lah, itu berkaitan dengan ekonomi. Okay, mentarifkan usahawan melalui sumbangan atau peranan yang dimainkan dalam pembangunan ekonomi. Salah satu indikator, indikator kemajuan untuk sesuatu negara tu melalui dia punya bilangan usahawan lah. Dia ada panggil GEM saya rasa, kalau tak silap saya. Global Economic Monitor. Saya rasa lah, insyaAllah tak lupa. Okay, so daripada bilangan keusahawanan. Okay, so contohnya penggagian sumber ekonomi efisien, penyediaan peluang pekerjaan, high rate turnover pula. Kalau sekarang kadar pengangguran mungkin tinggi. Okay, dan juga ekonomi ni melibatkan mencetuskan inovasi. Pagi tadi saya dengar berita dekat mana? IKIM FM. Okay, dalam berita tu dia cakap sekarang ni majikan-majikan macam bukan bising lah, menyuarakan pendapat. Susahnya nak cari pekerja. Walaupun dah offer gaji RM1,200 hingga ke RM4,000. Dan kalau ikut dalam statistik, kadar pengangguran negara meningkat. Tapi majikan sendiri, usahawan sendiri duk bising kata susah nak cari pekerja walaupun dah offer tinggi. So kita tak tahu let off kat mana kan. Sebelah pihak kata tak ada kerja, sebelah pihak kata kerja banyak, tak ada orang pula nakkan kerja. And then berita yang kedua, you all kan, you all umur berapa? 20? 18? 20 doktor. 20 Tahun ni dapat. 20. Tahun ni boleh lah dapat apa? E-Pemula.
apa nama dia, dapat 150 macam tu lah, RM150. Menteri Keuangan dah announce. So umur yang dia kena umur 18 hingga ke 20 dan juga belajar di IPT sepenuh masa. So dapatlah nilai tu. Itu yang saya dengar pagi tadi lah. Okey, seterusnya dari segi perspektif sosial. Ada juga keusahawanan yang kita kaitkan dari segi perspektif sosial. Macam tadi ekonomi lah. Kita nak tengok GM kan, nak tengok ekonomi sesebuah negara, salah satunya berapa jumlah keusahawanan. Berapa jumlah usahawan. And then apa aktiviti yang terlibat. And then dari segi GDP, Gross Domestic Product. Okey, dari perspektif sosial, mentarifkan usahawan sebagai satu generation ataupun kelompok masyarakat yang menjadi keusahawan sebagai satu bidang kerjaya yang boleh mengubah status kehidupan. Contohnya survival masyarakat pendatang Cina, Indonesia dan sebagainya. Ini salah satunya lah. Masa saya cakap tadi kan di awal kelas tadi kan, macam previous saya cakap okey, saya nak jadi usahawan sebabnya saya nak ubah kehidupan keluarga saya. Contoh, semalam saya tengok video kat TikTok, ada satu usahawan IKM lah, perabot kan, dia mengubah sampailah sedih-sedih lah kan, mengubah status kehidupan family dia daripada yang maksudnya kurang berkemampuan. Sekarang ni dia dah boleh, umur dia baru 20. Dia dah boleh hadiahkan ayah dia motor, hadiahkan mak dia kereta, and then interviewer tu tanyalah kereta apa dan dia jawab Honda Jazz. Honda Jazz. Kan? Jadi sama juga, kalau dulu pendatang Cina hanya biji timah tu panggil apa? Itulah. Melumbung. Okey. Tapi sekarang ni melumbung kan. Sekarang ni masyarakat Cina adalah pemegang ekonomi. Sebabnya perubahan sosial, okey, dengan berniaga je boleh, bukanlah je pendidikan pun boleh juga mengubah sosial sesuatu masyarakat, kehidupan entiti, tapi antaranya yang paling banyak adalah dengan berniaga. That's why sekarang kan ramai orang cakap, puan tak payah belajar pandai-pandai, puan founder-founder tu puan diorang berniaga je, boleh pakai kereta besar. Tapi kita kena tahulah ilmu tu penting, macam mana pun ilmu penting kan. Sebab kadang-kadang kalau berjaya pun tapi kurang berilmu, kadang-kadang ada yang kurang adab kan. Itulah. Okay, so selain daripada kita tengoklah dekat nilai kan, beli kapet, saya pun selalu pergi nilai dulu, beli kapet dekat orang Bangladesh, dekat ni air hitam pun. So itulah mengubah status kehidupan. Kalau tak, diorang nak kerja apa kan, tak banyak pilihan kerja tu, tak banyak. So peniaga, kalau you pergi pasar Selayang pun boleh tahan jugalah kan. Barang-barang yang macam nak kata perishable sangat, yang tak adalah perishable, tapi maksudnya mungkinlah bagi diorang boleh guna lagi kan. Jadi masyarakat Myanmar ni dijual semula sayur-sayur kan. Okay, so itu dari perspektif sosial. Dari perspektif psikologi, mentarikan usahawan dengan melihat kepada dia punya behavior, attitude, serta ciri-ciri peribadi dan personality. Itu yang dia nak tengok nanti, ciri-ciri keusahawanan macam mana. Okay, ciri-ciri personality seorang berbeza daripada bukan usahawan dari segi pencapaian, kawalan dalam risiko dan sebagainya lah. Okay, yang ini analogi yang senang lah kan. Dua orang, kita tengoklah seorang usahawan dan seorang macam saya lah, pensyarah macam saya je kan. Pakai pun kereta Azia kan. Kalau usahawan ni pakai Ferrari, makan minum pun dekat Starbucks. Itu macam tu lah, itu dari segi personality-nya. Kalau datang meminang nak dara orang pun kan, kadang-kadang nak antara nak pilih usahawan ataupun pensyarah, mesti dia mak mentua. Bahkan mak mentua pilihlah usahawan sebab kaya, pakai Ferrari. Pensyarah naik Azia je. Tapi kejayaan seseorang tu, cuma bukanlah pada perspektif, saya nak bagi contoh je lah, bukannya berjaya kalau jadi usahawan je, tak semestinya. Cumanya kita nak tengok daripada perspektif psikologi. Seterusnya adalah perspektif pengurusan. Macam tadi siapa cakap perspektif pengurusan Mas Guru tu. Dia sebagai organizer. Mentarikan usahawan sebagai pengurus strategik di mana peranan usahawan untuk memastikan perniagaan peroleh keuntungan dan berkembang. So dia menggunakan alat-alat pengurusan strategik. Alat pengurusan strategik tu apa puan? Ini yang berkaitan dengan tadi itulah. Marketing, apa lagi? Admin, HR, finance dan juga operation.
Okay, so inilah alat perusahaan strategi untuk mencapai objektif perniagaan. Okay, so kalau perspektif pengurusan ni, keusahawanan ni kita kaitkan dengan, kalau teori pengurusan kita kaitkan dengan PLOC, planning, leading, planning, leading, organizing dan juga controlling. So kita kaitkanlah macam mana keusahawanan ni boleh nak kontrol organisasi. Macam mana keusahawanan ni boleh kontrol ataupun nak organize organisasi. Dari segi dia punya manpower, dia punya resources. Itu perspektif pengurusan. Okay. So ada 4 perspektif. Ini penerangannya lah. Ekonomi, psikologi, sosiologi ni sosial lah. Okay. Dan juga pengurusan. Okey, hanya dengan berniaga baru boleh jadi jutawan. Tun Mahathir cakap lah. Tapi, yelah kalau kita tengok kan, 10 orang terkaya di Malaysia. 10 orang jutawan di Malaysia. Daripada nombor 1 sampai nombor 10, saya rasa tak ada pensyarah ke, saya tak ada. Saya rasa semua usahawan. Tiba-tiba, puan ada je orang politik tu kaya kan. Tapi tak adalah 10 orang terkaya Malaysia tu orang politik, semuanya usahawan, peniaga. Usahawan lah. Yelah saya tengok kan cerita-cerita orang sekarang ya. Bosku tu usahawan Bosku ahli politik. Adik bosku usahawan. Adik ke abang Alamak saya pun tak kenal sangat dah. Dah lama tak cerita bosku. Okey. Macam Tun Mahathir ni pun anaknya usahawan lah. Dia ahli politik lah. Tapi kalau Mukhris tu, dia Datuk Seri Mukhris itu ahli politik lah. Okey, so ini ciri-ciri keusahawanan yang you kena apply juga dalam you punya assignment. Tanyalah usahawan tu kan. Pada pendapat cik, kadang-kadang kita tak perlu tanya. Bila kita, maksudnya tak perlu tanya direct lah apa ciri-ciri keusahawanan yang kena ada pada seorang usahawan kan. Kadang-kadang kita tengok daripada dia cerita, dia punya cabaran, halangan tu, kita boleh detect dah. Soalan ni kita boleh skip dah, kita dah dapat dah jawapan dia. Saya tak payah nak cerita satu persatu di petang yang mulia ini kan. Sebab kalau cerita satu-satu lagi, mata tu makin tak boleh nak buka. Lecture pula tu, lepas makan pula tu kan. Jadi minggu depan lagi lah puasa pula tu. Jadi yang ni sepatutnya ada aktiviti tapi saya tak buat dalam kelas. So you boleh explore lah. Kalau inisiatif cenderung mengenal pasti, menganalisis sesuatu dan mengambil tindakan secara proaktif, bukan reaktif, proaktif. Orang tak suruh lagi. Puan Raudah tak bagi lagi individual assignment punya template tu kan, format. Tapi dia dah pergi dah tanya-tanya usahawan, mana dia nak interview. Proaktif lah tu. Okey, so seterusnya berusaha mencari peluang. Salah satunya saya tengok kan, usahawan ni seorang inisiatif lah. Inisiatif melihat merebut peluang ni, dia macam kembar lah. You kena ada inisiatif untuk melihat dan merebut peluang. Orang kata kat sini, pergi sini. Orang kata tender kat sini, pergi tender sini. Kalau orang tender sini, sini. Macam itulah. Okey. Contohnya ni, inisiatif Asia Kurangkan Kos. Okey. Dia buat macam-macam lah kan. Yelah Tony Fernandez pun beli Asia dengan RM1 je, tapi dia punya hutang banyak lah, berjuta lah kan. Okey, Tan Sri Saimuddin Bukhari memberi nafas baru kepada utusan Malaysia. Maksudnya kat sini saya rasa 2000 berapa 2020 ataupun saya tak ingat tarikh dia. Utusan Malaysia dah tak ada dah tak, maksudnya dah bankrupt lah kan. Tapi Tan Sri Saimuddin Bukhari inject balik and then sampai hari ni ada lagi. Sebab tak boleh nak survive kan. Semua digital sekarang. Okey, selain daripada ciri-ciri tu, ada je ciri-ciri yang lain yang you boleh tengok, yang you boleh apply kan untuk usahawan yang interview tu. Okey. Okey, kita dah masuk ke usahawanan dalam Islam. Kalau ikutnya ini part yang terakhir, betul. Okey. Sudah, tapi dah 3.10. Okey. So, keusahawanan adalah sebagai ibadah. Ibadah sebenarnya kalau Islam, Muslim kan, apa sahaja kita buat boleh jadi ibadah. Sebab itu niat kita. Okey, daripada kita tidur, bangun tidur balik, itu semua ibadah kalau kita niat kan. Contohnya,
apa nak tidur, oh saya niatlah nak tidur ni sebab nanti esok pagi saya nak segar and then nak buat kerja yang lain pula contohlah kan. Itu pun satu ibadah. You pergi kelas satu ibadah, apa sahaja. Sama juga dengan usahawan. Okay. So penglibatan usahawan Muslim dalam keusahawanan adalah sebagai satu fardu kifayah. Saya nak panggil lah seorang PU ke, ustaz ke, da'i ke, imam muda ke. Apa maksud fardu kifayah? Mana dia? Kita ada siapa Okey, kita tanya siapa Tak nampak ni. Okey. Muhammad Alif Haikal. Ada? Apa itu maksud fardu kifayah? Boni nak tahulah kan. Hazim doktor. Oh boy. Kita ni. Alif dulu, Alif. Alif Haikal. Ustaz Halif. Ustaz Alif. Ada? Wan, Alif tengah solat. Bukan. Dia tengah buat ba'diyah qabliyah tu. Bukan. Okey, siapa yang okey, Alif Haikal dah ada dah. Okey, Alif. Saya tak dengar lah. Ke saya punya line tak okey. Alif cakap ke? Sama doktor, tak dengar. Alif? Mikrofon tak okey? Alif? Okey, dalam satu kawasan tu ada seorang buat. Okey, jadi yang lain tak wajib buat. Okey, Boni faham? Tak apa, Boni mesti faham. Saya nak tanya yang lain. Saya nak tanya siapa ni? Syazwin. Syazwin ya? Saya nak address macam mana ni? Sorry. Syazwin pun. Okey, Syazwin. Syazwin faham ke fardu kifayah? Ni nak masuk kuis hari ni. Tak jelas sangat. Tak jelas. Jadi, Ustaz. Okey. Atikah Ustazah cakap tak wajib atas semua orang tapi dalam masyarakat. Sorry. Tetapi dalam masyarakat tu perlu ada yang sertainya. Okey, macam ni Syazwin. Betul lah yang Ustazah ni cakap ni tadi? Ustazah Atikah petang ni kita kan? Okey. Maksudnya kalau dalam satu masyarakat, contoh kelompok masyarakat, kita lah kawasan Paguh ni kan. Kalaulah sekiranya seorang tu dah buat, so tak berdosa lah satu masyarakat ni. Kalau tidak, dia memberi kesan lah kepada semua ahli ataupun semua komuniti dalam masyarakat tu. Contoh, kalau ada berlaku kematian, okey, kematian and then kawasan Paguh ni ada tiba-tiba saya meninggal lah contoh kan. Bismillah. Bukanlah maksudnya tapi dah sampai ajal macam mana. Kita doa lah kan. Berkatilah kita di bulan Syakban sampailah kita ke bulan Ramadan kan. Okey. Contohlah saya meninggal. Kalau di kawasan Paguh ni tak ada orang uruskan jenazah saya. Tak ada orang uruskan jenazah saya. Jadi seluruh orang dekat Paguh ni akan tanggung dosa. Tapi kalau dah ada seorang dah uruskan jenazah saya, kiranya terlepaslah daripada dosa. Okey, faham Syazwin? Faham. Sama juga kalau macam contoh dah meniaga ni kan, kat kawasan Paguh ni tak ada orang yang jual makanan orang yang halal. Jadi walaupun ada orang Islam tapi tak jual makanan yang halal kan, orang lain beli benda lain yang tak halal. Jadi tanggunglah dosa macam tu. Okey, Boni cari kat Wikipedia. Perkara yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Muslim. Okey, jika diabaikan maka seluruh masyarakat dipersalahkan secara tidak langsung akan memberi pembalasan daripada Allah. Macam inilah. Okey. Betul lah Ustaz dengan Ustazah cakap tadi kan. Haikal cakap. Okey, so usaha
Hello doktor. Hello, line saya yang problem. Doktor terleft kot. Saya terkeluar. Saya sudah terkeluar. Baru je nak call doktor. This will let you do overversion. Okay. Lah. Okay, ini kot. Saya okey ke sekarang? Okey doktor. Okey. Okay, usahawan Muslim punya tanggungjawab untuk menyediakan barangan perkhidmatan terutamanya kepada masyarakat Islam dan kepada orang lain. Tapi sekarang saya tengok usahawan ataupun usahawan bukan daripada Islam, bukan maksudnya non-Muslim lah kan, pun dah cater perniagaan yang halal ni ataupun yang memang sesuai untuk orang Islam ataupun orang bukan Islam. Tak ada masalah. Kan, kita tengok kalau halal teknologi park pun dekat selalunya dekat setiap negeri ada halal teknologi park ni. Dah pun melibatkan usahawan-usahawan yang bukan Muslim. So tak ada masalah lah. Asalkan kita produce lah kan sesuatu yang halal. Sebenarnya halal ni bukannya tak ada arak ataupun tak ada daging yang yang mencurigakan, yang tak sembelih. Bukan itu je. Tapi halal ni melibatkan thayyiban, iaitu sesuatu yang bersih. Jadi bila sesuatu ada tanda halal, kita yakin lah sebab benda ni bersih kan. Okay, so perspektif dari usahawan dari perspektif Islam sebagai salah satu ibadah, apa-apa pun sebenarnya apa yang kita buat pun satu ibadah. Tapi kalau sekiranya ialah sesuatu macam tadi kan fardu kifayah, tak ada benda tu dekat kawasan masyarakat tu, tiba-tiba kita buat, bukan tiba-tiba, kita plan untuk buat, yang kita buat berjaya, itu adalah satu ibadah. Okey, memenuhi tuntutan fardu kifayah, berpeluang mencari rezeki dan juga usahawan mempunyai martabat yang tinggi di sisi Islam. Kalau kita Muslim, isteri Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun niaga kan, Sayyidah Khadijah. Okey. So keusahawanan dalam Islam, usahawan ni bermaksud muamalat. Keusahawanan dalam Islam dipanggil, bukan bermaksud, dalam Islam dipanggil muamalat. Ni senang lah, you all boleh ingat kan, bank muamalat yang dia keluar duit tu. So Islam menggalakkan umatnya menjalankan perniagaan dan keusahawanan sebagai secara untuk membangun. Maksudnya merubah kehidupan tu. Islam merujuk kepada petunjuk yang datang dari Al-Quran dan hadis. So apa sahaja kita buat, lagi-lagi dalam bidang keusahawanan, kita perlu rujuk lah. Ni untuk Muslim, rujuk pada Quran dan hadis. Konsep dia adalah muamalat, ada konsep halal haram. Surah Al-Baqarah ayat 72-75, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. So hati-hatilah dengan riba. Kalau boleh, memang kita lah Islam wajib pilihlah yang Islamik, jangan ambil yang konvensional. Apa itu Islamik konvensional? Sekejap kita tengok. So ini adalah model untuk Islamic entrepreneurship. Entrepreneurship ni sebenarnya daripada bahasa Perancis. Kan? Sebab kita nampak Chantal itu dilangkaui, itu semua Perancis. Maksudnya dia punya asal dia tu lah. Itu sebab kita sebut entrepreneurship. So Adnan ni bukan ayah saya. Ini Adnan author tu lah kan. Dia cerita pasal macam mana keusahawanan, business activities keusahawanan, apa yang kita dapat Allah bagi Islam dan juga Allah. Maksudnya sesuatu, dia satu cycling lah kan. Yang ni saya tak sentuh lah. Saya nak tunjukkan sekejap. Ni tak bawa dulu. Dia tak mau ya. Ini yang cakap tadi, perbankan dalam Islam. So untuk Islam, Islamic banking, kita panggil pembiayaan. Mana dia? Kita panggil pembiayaan.
Tapi untuk konvensional kita panggil pinjaman. Konvensional ni yang biasalah. Okay, yang ada yang biasa. Ini panggil Islamik. Okay. Konsep Islamik ni dia terhasil daripada jualan atau pembajakan. Contohnya saya nak beli kereta Azia. Okay, kalau kita guna Islamic banking, maksudnya contohlah company Pro2, okay, dia akan belikan dulu kereta tu daripada, saya guna bank, contohlah bank Islam. Okay, loan saya ataupun pembiayaan saya adalah bank Islam. Bank, so saya nak beli Pro2 Azia. Konsep dia, macam mana hasil jadi jualan dan perjakan ni, kita ambil jualan lah. Bank Islam akan beli dulu kereta tu daripada Pro2 and then dia akan jual pada saya dengan nilai yang dipersetujui. Okay, dengan nilai yang dipersetujui oleh kedua-dua lah. Dia termasuklah dengan kita punya upah pentadbiran, caj pentadbiran semualah. Itu adalah konsep perbankan Islam. Kalau konvensional terhasil daripada faedah dan transaksi pinjaman. Itu yang berbezanya. Okay. And then kalau bank syariah ni dia menggunakan kontrak inilah musyarakah, baik amin ajil. Kalau ini kita panggil pinjaman. Okay. Kalau dalam takaful yang detail ni saya tak adalah nak cerita kan. Ni berdasarkan BLR. Konvensional ni dia punya interest rate, ini tanda interest rate adalah BLR. Okay, yang ini adalah amount tetap sepanjang tempoh pembiayaan atau dikurangkan, diberi rebate kalau pelanggan bayar keseluruhan. Nanti kita belajar dekat hire purchase macam mana nak kira. Okay, so kalau dalam insurans pula, kita ada insurans tu biasalah. Okay, and then kita ada takaful. Takaful dengan insurans ni, kaedah dia. Okay. Okay. Kalau takaful dia menggunakan kaedah tabaruk. Okay, yang mana setiap misalnya, ada baru nak masuk. Sekejap. Dia dah nak masuk ke? Saya pakai satu device macam susah lah. Kalau yang masuk lambat sikit tu saya nak accept tu macam nak susah sikit. Okay. So tabaruk ni maksud dia kalau contoh kita lah tim kita DAU ni kan, section 1 dan 2 dengan saya sekali. Okay, so kalau jadi apa-apa pada kita punya ahli, okay, jadi kita kumpul duit sama-sama and then kita bagi. Contohlah saya meninggal dunia contoh. And then nanti kumpul duit, bagilah kepada pengurusan, pada saya lah ahli ataupun waris saya. Sama juga dengan ahli-ahli yang lain. Maksudnya melibatkan pengurusan daripada pengendali takaful yang maksudnya dia kumpul duit tu dia untuk di sekitar ahli. Okey. Tapi kalau untuk insurans konvensional, kontrak urus niaga adalah berdasarkan kepada akad jual beli, bukannya tabaruk. Allah. Bukan kepada jual beli. Dia bukan kepada tabaruk. Dia macam lebih kepada jual belilah. Okey. Tapi dalam Islam akad pun penting tau. Akad tu, okey, akad ni maksudnya dua-dua pihak, bukan orang, dua-dua entiti, dua-dua pihak bersetuju. Akad tak semestinya, kalau akad nikah tu kan kata kena pakai tangan, tak semestinya. Sekarang ni bila dah ada MCO senang nak tunjuk kat you all kan. Kita boleh kahwin guna tu lah, video call boleh tu kan. Bernikah tu melalui akad tu lah, perjanjian. Okey. Okey, bebas daripada riba, gharar dan maisir. Itu untuk takaful. Tapi kalau untuk insurans konvensional, banyak unsur riba, gharar dan juga maisir. Maksudnya dia boleh invest kita punya duit kepada company-company yang ada unsur-unsur riba lah yang konvensional. Okay. Konsep dia macam ni. Inilah. Kalau untuk insurans, akad jual beli. Kalau takaful, tabaruk, sumbangan. Term ni sumbangan. Saya lupa nak guna term sumbangan tu. Kalau saya meninggal, so nanti sumbangan daripada ahli-ahli. Orang lain pula meninggal, ahli-ahli lain pula sumbang pada ni. Okey, risiko ditanggung peserta secara berkumpulan. Sumbangan adalah milik dana takaful. Okey, tapi kalau untuk insurans, dia melibatkan insurer dan juga insurer. Kalau kita Islam,
you all nak renew you punya YRY suku ke apa 125 ke ataupun puan saya punya motor lagi mahal daripada yang puan sebut tu, tak kisahlah kan. Saya memang suggest, sajalah memang minta lah you all buat untuk takaful lah berbanding dengan insurans. Even KWSP pun sekarang ada yang syariah, patuh syariah kan. Jadi pilihlah yang itu. Tapi puan, KWSP yang konvensional lagi tinggi dia punya interest berbanding dengan pendapatan ataupun dividen untuk Islami syariah. Sebab 6.1 dengan 5.9 lebih kan, 5.95. Tapi you kena tahulah kat sini tak payah nak jawab banyak, kat akhirat tak payah jawab banyak dan dah cover dengan zakat. Okay. So ciri usahawan yang cemerlang, berapa dah? Okay. Dari perspektif Islam, niat yang betul, nawaitu kena betul, bunyi pengetahuan yang baik, kemahiran yang baik, tidak melakukan pembeziran, berfikiran ke hadapan, ni ciri-ciri dia lah. Berniagalah sekalipun kamu telah kaya. Itulah Albana cakap kan. Okay. So etika keusahawanan, mestilah apa-apa pun niat lah. Niat. Kadang-kadang kita macam nak tipu tu lah, nak tipu ni lah, lagi dah banyak dah duit kan. Tidak terlibat dengan amalan riba, menjadikan perkhidmatan halal berkualiti, memenuhi kontrak dan juga ilmu pengetahuan. Okey, ni lebih kurang sama lah. Okey, yang pentingnya ni, tiada amalan sorok barang. Tapi sekarang dah macam dah kurang sikit berbanding zaman saya belajar dulu. Amalan sorok barang ni biasa kan. Bukanlah biasa, sebenarnya tak memang berdosa lah. Tapi kita biasa dengar waktu nak raya, waktu ialah ada event-event besar kan. Okay, haram riba dan sebagainya. Okay. So ini adalah garal setiap jual beli yang tujuannya masih sama-sama, kita tak tahu. Okay, ini pear ke apple ke pear, kita tak tahu. Belum diketahui suatu tidak boleh lah diserah terimakan barangnya, maka termasuk dalam jual beli garal. Okay, analogi dia macam ni. Saya singgah tepi jalan nak beli durian. Ada orang jual durian kan. Lepas tu orang yang penjual tu cakap, okey puan, durian ni sangat sedap, besar, memang tip top lah. Rasa dia macam ada ala-ala strawberry campur durian, dia overclaim. Padahalnya saya pun tak tahu isi dalam dia macam mana. Bila kita overclaim, itulah masuk garal. Kita tak pasti betul ke rasa macam tu kan. Betul ke tak busuk. Jadi itu adalah garal. Kita overclaim, itu adalah garal. Okay. Okay, kenapa lebih nak jadi usahawan ni? Okay, ini adalah tambahan yang tadi kat atas tu sampai Islamic kan. Pertama, untuk kawal arah dan hala tuju kehidupan. Bila kita jadi usahawan, kita boleh decide. Saya nampaklah beza kakak saya dengan saya lah. Kakak saya usahawan kan, saya ni pekerja government servant kan. So kita boleh decide apa yang kita nak dalam kita tentukan apa dalam kehidupan kita, hala tuju macam mana. Macam saya kan, okey lah umur 60 kena pencen. Maksudnya kita kena ikut kan, 55 kena work dapat pencen. Maksudnya kita dah ditentukan oleh prosedur-prosedur macam tu. Ataupun perkeliling memo macam tu, kena pakai macam ni, kena macam. Tapi kalau usahawan ni, dia boleh tentukan sendiri kehidupan dia. That's why macam kakak saya, dia boleh kerja sebulan je dalam, maksudnya dalam melibatkan admin ni, dia tak boleh lama. Sebabnya dia macam tak boleh. Dia kata dia satisfaction dia berbeza lah. And then memaksimumkan potensi diri. Usahawan ni dia boleh exceed daripada you bayangkan dulu kan, Datuk Seri Vida dengan ataupun Datuk Aris Sukri jadi lecturer macam saya. Rasa macam bukanlah tak boleh lah, tapi macam nak kontrol tu susah lah kan. Kita tengok dulu Datuk Seri Vida kan adalah cikgu biologi, cikgu bahasa Melayu. And then sekarang dah jadi usahawan kan, potensi diri tu lebih lagi. And then mendapat ganjaran kewangan tanpa had. Kalau hari ni saya pakai kereta Ferrari, datang ke universiti ni, mesti SPRM cari saya. Confirm. Dia mesti buat siasatan. Gaji apa je tapi pakai Ferrari kot. Tapi kalau usahawan pakai Ferrari tu biasalah kan. Memberi sumbangan kepada masyarakat. Bila lagi-lagi usahawan sosial. Saya punya bidang memang usahawan sosial. Dan bila kita berkawan, get along dengan usahawan sosial ni, diorang memang nak bagi sesuatu pada komuniti, bukan untuk diorang saja.
Okay, so usahawan versus pereka, macam you all lah. You all sekarang ni adalah pereka, pencipta. Tapi nanti bila dah ada buat kajian tu kan dia suruh kaitkan dengan usahawan kan. Berapa nilai costing, ada tak nilai komersial. Saya cakap seorang ke? Okay. Jadi macam ni lah, Albert Einstein ni dia adalah genius untuk inventif. Di event, dia cipta barang. Tapi kalau Henry Ford ni entrepreneur genius. Dia apply kan apa yang Albert Einstein tu untuk dapat keluarkan Ford tu lah. Kereta yang you all pakai tu. Okay, kenapa nak jadi usahawan? And then ini term-term lah, term syarikat. Syarikat tu adalah satu entiti. Entiti ni can be organisasi, boleh jadi orang, boleh jadi apa saja unit. Okay? Entiti ekonomi yang dibuat oleh pengusaha. Okay, usahawan ni proses. Saya dah cerita panjang tadi, dia adalah satu proses. Okay. And then kita tengok kenapa penting, kenapa saya kena belajar usahawan puan. You pergilah mana-mana program, mana-mana universiti memang kena belajar usahawan. Walaupun you ambil mechanical ke, you ambil IT ke, you ambil apa je mesti belajar usahawan. Sebab dia subjek wajib. Okay. Untuk MQA. Okay, sekurang-kurangnya you tahulah di peringkat global kepentingan dia untuk ni lah mengurangkan halangan perdagangan, prestasi, at least you tahulah. Nak kata mata wang negara sekarang macam mana, inflasi macam mana, recession macam mana. Okay. And then dari peringkat masyarakat, pengangguran, penswastaan, ada soalan ke? Kawal selia. Okay. And then di peringkat organisasi, decentralization, pengurangan. Saya dulu kalau sebut macam pengurangan gabungan strategi ni saya belajar management dulu kan, strategic management. Enjoy belajar tu. Kita macam mana kita nak bina strategi company tu, dia ada bentuk defensif ke. Even kita main bola pun kan, main bola 4-4-2 tu strategi kita tu. Tu pun kita dah tahu macam mana kan. Ada di peringkat individu. Peringkat pilihan pekerjaan lebih luas, persaingan pekerjaan, tanggungjawab dan sebagainya. Okey, kita dah nak habis dah chapter 1 ni. Okey, pendidikan, perkasa pendidikan dengan keusahawanan hadapi arus IR 4.0. Apa itu IR 4.0? Seorang? Tolong. Biasa dengar kan? IR 4.0. Ya doktor, biasa dengar. Apa itu? Apa tu? Apa yang you faham dengan IR 4.0 ni? IR 4.0 ni apa yang saya faham mengenai sebuah teknologi lah di mana untuk dia ada beberapa fasa 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0 dan 5.0. Tapi untuk 5.0 ni dia fully melibatkan teknologi seperti dekat Jepun lah. Kalau 4.0 ni dia melibatkan dia ada juga menggunakan tenaga tenaga kerja daripada manusia dan juga teknologi. So dekat sini dia seimbang. Tapi sekarang ni dan kalau kita lihat daripada universiti kita dia melibatkan teknikal, so memang selarilah dengan IR 4.0 ni. Kan, betul kata, thank you. Betul tu. Tapi itulah sekarang ni kita tengok dia nak mengurangkan manpower lah, tenaga manusia kan untuk aplikasi teknologi. That's why lah kita tekno usahawan kan. You all GTU 2030 Global Technopreneur. Saya ajar subjek Technopreneur ni ataupun keusahawanan ni lah since 2009 dulu. Dulu saya di Mara memang subjek saya adalah Technopreneur. Okay, so usahawan atasi pengangguran. That's why orang cakap job creator kan. Saya pergi ke Kuantan tu, saya tengok, saya pergi Kula Cake. Orang Kuantan tahulah kot kan, Kula Cake tu famous lah, viral lah kan. Banggalah kan tengok anak-anak muda macam ni kan. Dah buka, yelah nak dapatkan, nak beli kek tu kena beratok panjang. Jadi duk fikir juga 2-3 kali nak pergi ke tak mau kan. Tapi kita bangga sebabnya anak-anak muda dah berjaya kan dalam buatnya lah bisnes-bisnes yang macam you all lah nanti. Saya rasa ada ramai je senior-senior you all dulu pun ada yang buka kedai cookies. Tapi kalau di Mara dulu memang fokus kepada keusahawanan. So memang adanya incubator sebagainya. Okay, habis chapter 1. Kalau laju sangat nanti saya tengok nak tanya pasal garak ni.
GH. Garan. Dia Garan. pasal untuk yang tu dia sama macam marketing eh. Okey, Maksud dia unethical. sama dengan marketing. Tak sama. Kalau marketing tu adalah salah satu cara atau proses lah yang mana kita mengeluarkan produk dan pastikan produk, maksudnya memberi info lah kepada, kita nak kaitkan dengan garan, memberi info kepada orang untuk berkaitan dengan produk kita. Tapi kalau kita belajar marketing, dia ada unethical marketing. Kalau sekarang ni dipanggil bad marketing kan. Ataupun ada orang yang review produk tapi dia tak guna pun produk tu. Ada juga yang macam tu kan. Tapi kalau garan ni salah satu daripada elemen yang maksudnya bad marketing tu adalah garan lah. Saya memang meja marketing. Kalau dulu kita hanya menggunakan term-term yang biasa kan, unethical marketing. That's why kalau macam contohlah kita ada flyers dulu kan. Flyers ke ataupun ni flyers contoh kan, ataupun iklan di TV. Sampai sekarang iklan di TV ada lagi. Kadang-kadang iklan di TV tu kan, contoh iklan shampoo tu kan, dia kata rambut dulu semua kan, ada trademark dekat bawah tu. Cumanya kita tak perasan. Kalau dulu saya belajar marketing tu dipanggil macam satu benda yang strategi lah, untuk dia nak maksudnya dia nak selamatkan diri lah kalau orang kata dia overclaim ke kan. Tapi kalau marketing yang memang overclaim kata produk ni bagus kat pasaran, bagus untuk orang kecil manis semua, itu memang garan lah. Garan ni a part of lah unethical marketing. Tapi lah orang rasa macam garan tu mungkin strategi puan. Tapi lah kita orang Islam, macam kami ni lah bunyi kan, orang Islam, strategi macam mana pun ada limit lah. Okay, so 3.45 kita mula balik. Boleh bagi saya rehat sambil tu kita scan untuk ni. Apa ni? Boleh. You all punya attendance. Sekejap saya nak buat attendance.